Okay, so cikgu teruskan untuk pembuatan sabun. Okay, so sabun ni pun daripada asid lemak juga. Okay, lemak daripada lemak haiwan. Okay, kalau kita tengok sini kita boleh ambil daripada dia daripada minyak. Okay, minyak. So sebab apa tahu boleh buat sabun? Sebab dia ada ni, glycerol dan juga asid lemak. Ini adalah komponen untuk buat minyak. Maksud dia satu molekul minyak tu ada glycerol dan juga asid lemak. So daripada situ boleh kita boleh buat sabun lah. Okay, nanti mungkin dekat sekolah awak, kalau awak dah buat dekat sekolah ataupun eksperimen dia ada tahu untuk cara buat sabun. Okay, senang saja. Okay, awak hanya panaskan minyak dan campur asid. Okay, kemudian akan dapat sabun lah. Okay, untuk buat sabun. Okay, ni cara dia lah. Awak campurkan minyak, ester dengan, bukan asid, alkali. Okay, awak campur alkali. So akan dapat garam asid lemak. So daripada garam ni akan bentuk sabun tu. Okay, dan juga glycerol. Okay, glycerol. So ini cikgu tak payah nak sangat-sangat, tapi awak kena ingat ini dia ada dua peringkat. Yang pertama asid glycerol, asid lemak dan juga glycerol. Ini satu molekul minyak, satu komponen minyak. Okay, awak tahu asid lemak dan glycerol untuk buat satu molekul minyak. So daripada sini akan tambah dengan air, dia akan menghasilkan glycerol dan juga asid lemak. Okay, ini tujuan dia untuk ini adalah proses hidrolisis. Ini adalah proses hidrolisis. Kita nak asingkan asid lemak dengan glycerol melalui hidrolisis ni lah. Okay, hidrolisis. Maksud dia macam ni. Satu molekul minyak tu, dia ada asid lemak dan juga glycerol. Bila awak campur dengan air, okay, lepas ini prosesnya namakan hidrolisis. So nanti asid lemak dengan glycerol ni akan berpecah. Dia akan jadi dua. Satu glycerol, satu asid lemak. Itu maksud dia. Okay, peringkat yang kedua pula, okay, tadi asid lemak yang kita ambil ni daripada minyak tadi tu, okay, asid lemak tadi, kita campurkan natrium hidroksida. Okay, bila campur yang ni kita akan dapat sabun dan juga air. Okay, so ini peringkat dia lah untuk dapatkan sabun, untuk buat sabun. Okay, ini prosesnya. So dalam soalan awak dia akan bagi macam ni, peringkat pertama, kemudian nanti dia suruh awak bagi tahu apa sini. Dia akan blank sini, so dia suruh awak beritahu apa dia. Okay, ataupun dia suruh awak nyatakan apa peringkat kedua. So that's why kena ingat ni lah, ada dua peringkat untuk melakukan sabun. Okay, proses ni kita panggil sebagai proses saponifikasi. Okay, saponifikasi. Itu adalah proses untuk penghasilan sabun. Okay. Okay, contoh sabun ni juga awak boleh letak ester untuk mewangikan. That's why kalau awak tengok sabun semua ada bau kan, bau wangi disebabkan oleh ester lah. Okay, so ni. Okay, so macam mana sabun tu, kalau tengok kan kalau kita pakai sabun, macam mana sabun boleh bertindak sebagai untuk buang bahan-bahan yang kita tak nak. Contohlah sabun cuci pinggan. Kalau kita gunakan sabun cuci pinggan, dia boleh hilangkan kesan minyak ataupun kesan kotoran. Okay, so kita boleh tengok kat sini. Ini maksudnya tindakan cuci sabun ni lah. Okay, yang tadi cikgu cakap tadi tu, yang ni adalah molekul sabun. Okay, contoh ini adalah bahagian hidrofilik. Apa tu hidrofilik? Maksudnya dia larut dengan air. Yang ni kalau ada air dia boleh larut. Okay, dia sesuai dengan air. Tapi ni pula kita panggil sebagai bahagian hidrofobik, iaitu larut di dalam grease ataupun minyak. Okay, so ini untuk air, larut dengan air, ni larut dengan minyak. Okay, bahagian hidrofobik. Nampak tak hidrofobik? Fobik maksud macam fobia kan? So awak ingat ni dia tak suka air. Dia hanya boleh larut dengan grease dan juga minyak. Okay, so ini cara dia lah macam mana bahagian sabun tu boleh hilangkan kesan kotoran. Okay, contohlah yang ni, nampak tak permukaan kain ni? Okay, contoh ni ada kotoran minyak tu. So nanti molekul sabun, okay, yang suka air, yang kepala kan, macam bentuk kepala ni dia akan berada dekat atas. Manakala yang ni, hidrofobik ni, yang takut dengan air tapi dia larut dengan minyak ataupun grease, dia akan melekat. So nanti bila banyak molekul sabun ni attach dekat sini, dia akan melekat dekat minyak ni, kotoran tu, dan dia akan bawa, dia akan keluarkan macam tu. Okay, so that's why kita gunakan sabun untuk bersihkan semua kotoran lah. Okay, sebab molekul sabun tu sesuai untuk buangkan, untuk singkirkan kotoran. Okay, seperti minyak ataupun grease.
so setakat ni boleh faham? Ada apa-apa soalan untuk ni? Tak ada? Okay, seterusnya kita tengok polimer semula jadi. Okay, daripada perkataan polimer dan juga monomer, kena ingat macam ni ya. Monomer satu molekul. Polimer banyak molekul tu campur menjadi polimer yang banyak. So tu polimer. Polimer monomer. Okay, so maksud dia macam ni. Polimer rantaian molekul yang banyak tu terbentuk gabungan daripada satu monomer. Okay, yang dinamakan monomer. Nampak? Monomer molekul kecil. Contoh ada satu monomer. Dicampur banyak-banyak monomer menjadi polimer. Itu polimer. Apa polimer dengan monomer ni? Dia adalah satu molekul, satu molekul untuk membuatkan ni. Baldi, kepala paip, semua bahan-bahan, baju awak, semua tu adalah polimer dan juga monomer. Okay, itu nama dia, polimer dan juga monomer. Macam kita manusia, kita sel, satu sel, okay, buatkan jadi tisu, tisu jadi organ, organ jadi organisma, macam tu. So untuk bahan, monomer, gabungan semua monomer jadi polimer. Polimer tu bentuk satu objek, macam tu. Okay. Okay, so polimer ada dikategorikan sebagai polimer semula jadi dan juga polimer sintetik. Okay. So semula jadi mesti daripada tumbuhan dan juga haiwan. Okay, polimer semula jadi. Contoh yang ni lah, contoh dia polimer. Ni cikgu cakap, nampak tak kanji? Kanji adalah daripada satu glukosa, gabungan glukosa yang banyak menjadi kanji. Itu adalah polimer. Manakala monomer dia glukosa. Okay, so protein pula apa dia punya monomer? Asid amino. Daripada satu asid amino, banyak asid amino gabung untuk jadi satu polimer, iaitu protein. Macam tu. Okay, bahan tu . Okay, apa tu monomer isoprena? Ini ada gabungan molekul tu, nama dia isoprena. Okay, ini tak payah awak streskan. Nama dia saja, awak hanya hafal saja. Okay, sebab ni nama monomer tu, isoprena. Okay, kalau cikgu explain nanti, itu bukan sains awak lah, itu dah macam kimia. Okay, so monomer isoprena, awak hanya hafal saja. So untuk getah asli, nama dia monomer isoprena. Okay. Okay, nampak tak? Kapas ialah polimer asli. Jadi maksud dia tak ada monomer. Kapas adalah polimer terus. Okay. Sebab daripada pokok kapas. Ataupun sutera pun sama. Sutera daripada ulat sutera. Okay. Okay, kita tengok pula polimer sintetik. Okay, polimer sintetik ni maksudnya kita yang buat, manusia yang buat. Daripada mana? Daripada tindak balas kimia. Kita gabungkan banyak bahan kimia, kita akan hasilkan satu polimer sintetik. Okay, kenapa kita hasilkan polimer sintetik ni? Sebab kalau kita ambil pada haiwan dan juga tumbuhan, okay, hasil dia tak banyak. Hasil dia sikit. So kita lagi satu pula, kita boleh menghabiskan spesies hidupan lah. So that's why kita gunakan polimer sintetik lagi banyak. Okay, untuk menghasilkan sesuatu. Okay, contoh yang dekat sini, okay, kita ambil polimer sintetik ni daripada apa? Petroleum dan juga gas asli. Okay, macam plastik, baju hujan awak semua tu, itu semua daripada petroleum ataupun gas asli. Okay, itu semua daripada petroleum dan juga gas asli. Okay, so nampak tak? Polimer sintetik banyak kegunaan dalam kehidupan kita seharian kerana sifatnya yang mudah dibentuk, kuat dan juga ringan. Okay, sebabkan tu polimer sintetik ni lagi senang untuk kita buat bahan daripada polimer polimer semula jadi. Okay, sebab dia kuat, senang dibentuk dan juga ringan. Okay, sebagai contoh yang ni lah. Okay, sebagai contoh yang ni cikgu rasa korang tak payah hafal. Okay, korang kena hafal juga. Sebab nanti dia akan tanya apa tau? Polimer dia polyethylene. So monomer dia apa? So ni pun kena hafal juga. Take note lah. Ni kena hafal. Okay, contoh lah macam pipe PVC ni. Okay, ni pipe PVC adalah daripada polimer sintetik. Nylon, sebab tu cikgu kata baju awak tu pun daripada polimer sintetik. Sebab daripada benang. Ataupun yang ni lah. Ini kursi plastik, dari nama bahan dia adalah perspex. Okay, perspex. Polimer, sejenis polimer. Okay. Okay.
Polimer ni dia ada dua proses juga, macam tadi juga proses dia. Proses untuk buat sabun tadi kan, nampak tak? Ini untuk membuat bahan polimer ni lah. Okay. So dia nama dia satu pempolimeran, ada satu lagi penyah polimeran. Okay, kita tengok pempolimeran ni, okay, maksud dia monomer yang kecil tu tadi kita gabungkan dalam satu ikatan yang panjang. Kita panggil sebagai polimer. Tapi penyah polimeran tu terbalik pula. Okay, tadi polimer tadi tu kita nak jadikan dia satu monomer. So kita pecahkan satu tu. Macam ni lah, ni maksud dia. So ni satu molekul kita panggil sebagai monomer. Okay, satu monomer, molekul yang kecil. Okay, molekul yang kecil. Okay, so kita gunakan proses pempolimeran untuk kita gabungkan monomer ni menjadi polimer. Okay, menjadi satu polimer untuk membuat satu bahan. Okay, manakala contohlah bahan ni dah satu, jadi satu bahan ni kita nak pecahkan dia jadi monomer. Kita gunakan penyah polimeran. Okay, macam mana nak buat ni? Okay, so nampak tak? Penyah polimeran berlaku apabila perspek dipanaskan dengan kuat sehingga ia bertukar kepada cecair. So nanti kalau awak nak tukar balik, awak hanya sejukkan dia saja. Macam tu. So awak panaskan dia akan jadi monomer, awak sejukkan dia akan jadi polimer balik. Okay, itu cara dia lah. Penyah polimeran dan juga pempolimeran. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay, tak ada? Okay, ya. Okay, so seterusnya getah asli dan juga ciri-ciri dia. Okay, ini getah asli dan juga ciri-ciri dia. So getah asli kita panggil sebagai latex daripada pokok getah. Okay, pokok getah ataupun nama saintifik pokok getah adalah Hevia brasiliensis. Okay. Dan juga getah asli ialah polimer semula jadi terbentuk daripada monomer yang panggil isoprena. Tadi monomer dia isoprena. Okay, bila polimer dia adalah getah. Okay, getah asli. Okay, so getah asli ni okay, disebabkan daripada pokok getah, latex, okay, dia bersifat lembut. Okay, dia mudah menggelongsor atas melayu. Maksudnya dia bentuk senang awak pegang, dia akan bentuk cecair macam tu. Dia akan mudah menggelongsor. Okay, dia senang bentuk. Maksudnya menggelongsor tu senang awak nak bentukkan dia. Okay. Kemudian nampak tak, getah asli bersifat elastik. Awak tarik, dia boleh regam balik. Okay, dia boleh regam. Okay. Dan juga nanti bila awak lepaskan, dia akan kembali normal balik. Kembali bentuk asal dia. Okay, sebab dia elastik. Okay, ini contoh dia. Ini adalah molekul polimer getah yang berpintar dan bersirat. So bila kita regangkan, dia akan menjadi ini. Bila awak lepaskan, dia akan kembali kepada bentuk asal dia. So that's why getah tu bila awak tarik dia akan bentuk straight. Bila awak lepaskan, dia kembali kepada macam ni lah bentuk asal dia. Okay, ini polimer dia, molekul polimer dia. Okay, ni molekul polimer dia. So bila awak regangkan, dia akan jadi straight macam ni. So that's why dia boleh kembali asal balik. Okay. Okay, lagi satu pula, getah asli punya takat lebur yang rendah. So dia akan melekit dan lembut bila dipanaskan. Kalau panaskan lah. Okay, ataupun dia tidak mengkonduksikan elektrik, dia penebat. Okay. Kemudian dia menjadi keras dan rapuh bila disejukkan. Bila awak sejukkan dia cepat pecah, cepat rapuh. Okay. Ataupun ia melarut dalam pelarut organik sahaja. Kalau nak larutkan dia, kita gunakan karbon disulfide. Okay, sorry tadi gangguan internet. Okay, cikgu teruskan. Okay, ini untuk mengkaji sifat asli getah lah. So ni eksperimen dia. Kita nak tengok adakah ujian kekenyalan dia. Tadi dia kenyal kan? Okay, sebabkan oleh molekul polimer dia yang sangat bila awak regangkan dia akan kembali normal balik. Ataupun nanti awak bakar dia, tengok bila awak sentuh balik adakah dia panas, tapi dia adalah penebat. So bila awak pegang pun, bila awak panaskan, awak pegang dia takkan mengalami panas lah sebab dia bukan konduktor. Atau lagi satu pula ni, konduktor elektrik. Okay, dia tak boleh mengalirkan elektrik sebabkan dia getah, sifat dia getah.
elastik. Okay, so tindakan asid dan alkali ke atas latex. Okay, kadang-kadang kan ada orang nak lakukan tindak balas kepada latex ataupun getah lah. So kita tengok macam mana tindakan asid dan juga alkali dia. Okay, so latex ni adalah larutan koloid. Okay, nama dia larutan koloid. Air tu, larutan tu kita panggil sebagai koloid. Okay, so dia akan membentuk 30 hingga 40% daripada latex. Okay, air ni, yang ni. Kemudian, okay, kalau tengok struktur yang ni, okay, dia ni adalah molekul getah, lepas tu ni zarah getah. Okay, zarah tu molekul getah tu lah. Zarah tu maksud dia bentuk molekul dia. Molekul tu apa? Macam kita lah, sel-sel bentuk. Tu maksud dia. Okay. So, kalau tengok sini, dia kata zarah latex daripada molekul-molekul latex dalam rantaian panjang. Okay, zarah-zarah ini dilapisi oleh membran protein yang mempunyai cas negatif. Protein, molekul getah adalah protein. So, dia ada negatif charge. Dia ada cas negatif. Okay, cas negatif. Okay. So, bila dia bergumpal, dia tak boleh. Kenapa tau? Darah pula. Getah, dia tak boleh bergumpal kerana apa? Sebab dia ada cas negatif. So, bila macam magnet, bila awak kutub yang sama, dia akan menolak. So, disebabkan tu, dia tak boleh bercampur getah ni. Okay, molekul getah ni. So, macam mana kita nak gabungkan molekul-molekul getah ni? Kita kena campurkan dia dengan asid. Bila awak campur dengan asid, okay, secara tak langsung, nampak tak yang ni? Okay, ni. Dia akan, asid akan ditambah ke dalam latex. So, nanti membran protein tu akan pecah. Bila tiada membran protein, okay, so molekul getah boleh bergabung antara satu sama lain. Okay, boleh faham? So that's why kalau tengok zaman dahulu lah, kalau kita cerita zaman-zaman dulu, getah yang dah diorang toreh tu kan, okay, diorang akan letak dalam satu bekas, diorang akan letak asid. Bila diorang letak asid, nampak tak getah tu boleh campur antara satu sama lain. Kalau tak tadi, dia bentuk dia macam keras saja. Okay. So disebabkan oleh asid ni. Bila ada asid, dia akan pecahkan molekul zarah getah ni. So molekul getah ni boleh bergabung antara satu sama lain. Okay. So kita panggil sebagai latex, penggumpalan latex. Okay. Latex penggumpal. So biasanya kita gunakan apa? Asid metanoik. Untuk kita gumpalkan latex ni. Gumpalkan tu maksudnya kita jadikan satu. Getah yang banyak kita kumpul jadi satu. Okay. Okay. So latex yang disimpan lama akan menggumpal sendiri. Okay. Secara tak langsung juga, ada juga contohlah awak tak ada asid metanoik. So macam mana awak nak gumpalkan latex ni, getah asli ni, awak just biarkan dia saja dalam tempoh yang lama. So nanti ada bakteria akan ada dekat getah tu. So bakteria kan memang keluarkan asid. So dia akan keluarkan asid, so secara tak langsung getah tu akan bergumpal. Okay, getah tu akan bergumpal. Okay, so faham yang ni? Setakat ni ada apa soalan? Okay, cikgu ada. Ada soalan boleh tanya sekarang. Ada soalan? Okay, tak ada. Cikgu move. Seterusnya. Bab ni banyak tau. Sebab tu cikgu kata penting untuk faham betul-betul. Daripada pemahaman awak tu, awak tak payah nak hafal hadam dah. Awak dah faham, so awak ingat saja. Tapi yang penting kena baca ni. Cikgu sarankan awak baca bab ni 4 kali ke atas lah. Sebab soalan dia sebiji ayat dia. Okay, so awak hanya hafal ni saja. Cikgu sarankan pada senior awak tahun lepas macam ni juga. Okay, awak baca banyak kali. Kalau tak pun buat nota ringkas supaya awak faham apa ciri-ciri dia, macam mana dia boleh dihasilkan, apa tujuan dia. Okay, so awak buat macam tu. Alright. Sebab bab ni sangat senang. Cuma dia banyak maklumat. So awak kumpulkan maklumat dia dalam bentuk nota sendiri. Okay. Yang cikgu sarankan awak baca ni banyak kali bab ni. Supaya awak lagi faham dan awak hafal. Okay. So tindakan larutan amonia ke atas latex. Okay, so amonia adalah kandungan bukan asid tapi dia alkali. Okay, apa pula kandungan larutan amonia kegunaan dia? Okay, so larutan amonia ni mengandungi ion hidroksida. Apa tu ion hidroksida? OH ni. Okay, so bila ada OH, dia bukan cas positif, dia adalah cas negatif. Oh, ingat saja, larutan amonia cas negatif. Okay, so ion hidroksida ni, ini ya, ion hidroksida ni,
yang bercas negatif akan meneutralkan ion hidrogen yang bercas positif daripada asid ke dalam lateks dan menghasilkan air. Okey, oleh itu lateks dapat dikekalkan dalam keadaan koloid tanpa tergumpal. Okey, contoh yang ni pula proses dia. Okey, tadi kita dah gumpalkan getah lateks ni. Okey, kita dah gumpalkan lateks. Okey, so kita nak elakkan daripada terlampau kenyal, nanti kan lama-lama dia akan jadi keras, betul tak? Getah. So untuk elakkan dia daripada keras, kita akan campurkan dia dengan amonia. Seterusnya lepas campur asid ethanoid ni, kita akan campurkan dengan larutan amonia ni. So tujuan dia untuk apa tau? Untuk biar dia dalam keadaan ni, koloid. Koloid tu maksud dia berair. Dia ada air. Getah tu campur air. So nanti getah tu tidak terlampau tergumpal ataupun tidak jadi keras. Okay, sebab tu kita letak amonia. Okay, tujuan dia. Okay, ni tak apa, tak payah. Okay, kemudian getah tervulkan. Okay, getah tervulkan ni maksud dia apa tau? Okay, getah asli macam tadi kan, getah yang kita dapat daripada pokok getah tu, okay, dia tak kuat sangat. Dia tak kuat. Sebab tadi cikgu kata, ingat tak, dia mudah menggelongsor. Okay, so dia tak kuat. Tapi getah tervulkan ni, okay, maksud dia kita letak satu bahan dalam getah tu, tujuan dia untuk kuatkan lagi struktur molekul getah tu. Okay. So contohlah tengok sini, getah asli tidak sesuai untuk jadikan barangan seperti tayar, getah paip dan juga kasut. Okay. Kenapa? Sebab tayar kita kena guna lama, kena tahan lasak. Sebab tu kita tak boleh gunakan getah asli. Okay. Sama juga getah paip dan juga kasut. Okay. Sebab apa tau? Ni nampak, lembut, mudah diregang dan tidak tahan haba. So that's why kita tak gunakan getah asli. Okay, so kita kena hasilkan getah asli ni, okay, lagi keras, lagi lebih kenyal dan juga lebih tahan haba. So proses dia apa? Pemvulkanan. Okay, pemvulkanan. So proses ni macam mana? Kita campurkan dengan sulfur. Kita campurkan dengan sulfur supaya atom-atom sulfur membentuk rangkaian silang. Okay, rangkai silang. Okay, macam ni. Tadi ingat tak cikgu kata struktur getah asli tu bila awak regangkan dia jadi macam ni kan? Satu line. Okay. So bila kita letak sulfur, dia ada macam ni. Okay. Dia akan gabung antara satu sama lain. Okay. Rangkaian tu. So dia jadi rangkaian silang sulfur. Kita panggil sebagai rangkaian silang sulfur. So ni dia akan menguatkan lagi struktur getah tu. Dan juga dia akan jadikan getah ni tahan lasak dan juga tahan haba. Okay, ini kita panggil sebagai pembentukan getah tervulkan. Okay, boleh faham? Okay, kemudian bagaimana getah divulkan? Okay, ini cara dia lah macam mana. So kita campurkan, ini just eksperimen yang kita lakukan dalam kelas lah. Okay, so dia hanya tuangkan lateks dan dicampurkan dengan asid ke dalam piring petri dan dibiarkan menggumpal. Macam tadi yang cikgu cakap tadi, kaedah yang awal-awal tadi. Okay, kemudian potong dua kepingan yang sama daripada getah yang telah tergumpal tadi tu. Kita potong sebab kita nak asingkan dia, kita nak tengok uji keregangan dia. Okay, so letakkan sekeping getah yang telah tergumpal ke dalam bikar yang mengandungi larutan sulfur monoklorida. Okay, sulfur monoklorida yang telah dicairkan menggunakan metilbenzina. So ni larutan sulfur monoklorida ni ada kandungan sulfur tu. Okay, kita nak rendam dia dengan kandungan sulfur tu lah, kepingan getah tu. Kemudian keringkan getah tervulkan di udara. So kita dah tervulkankan getah ni. So kita keringkan dia. Lepas kita keringkan dia, okay, kita akan uji keregangan dia. Okay, mana satu lagi regang. Okay, so tengok ini adalah proses hasil pemerhatian yang dilakukan selepas eksperimen ni. Okay, yang pertama getah asli ni lebih lembut, tidak kuat, kurang kenyal, kurang tahan haba dan juga mudah diregang. Manakala getah tervulkan, okay, dia lebih keras, lebih kuat, lebih kenyal, lebih tahan haba dan juga sukar diregang. Okay, so that's why dia letakkan sulfur monoklorida. Okay, untuk kuatkan lagi getah ni, lateks. Okay, lateks ni. Okay, ni kegunaan getah tervulkan. Okay. So that's why lagi cepat tahan lama lah. Okay, tahan lama dan tidak cepat rosak. Okay. Alright.
So tu saja untuk bab ni. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Cikgu buka suara. Cikgu buka suara. Ada apa-apa soalan? Mana tahu cikgu lampau cepat cakap. Ha? Okey? Boleh? Mereka tu okey. Ada soalan? Ada soalan? Okey, sebelum tu cikgu akan bagi awak soalan untuk bab ni. Buka chat awak sekarang. Macam mana keadaan awak lepas 14 hari dekat rumah tanpa keluar? Masih normal lagi? Sihat? Makin sihat. Cikgu pun makin sihat. Nampak tak pipi cikgu dah gemuk dah. Makan je. Peti ais pun tak boleh stop macam cikgu. Okay. Betul lah. Itulah susah. Diet hancus. Okay, dekat chat cikgu bagi link. Okay, cuba buka download dulu. Cikgu nak awak buat dahulu dekat rumah sebelum kelas cikgu, ataupun tak apa kalau awak tak ada masa. Mungkin korang ada masa untuk makan daripada belajar. Okay, tak, kita boleh buat minggu depan. Tapi cikgu bagi awal ni supaya awak boleh buat dekat rumah dulu. Minggu depan kita bincang. Okay, supaya awak lagi faham. Okay, cuba buka. Siapa yang tak dapat buka, beritahu cikgu ah. Cuba buka dahulu nota ni. Awak tak payah download pun tak apa. Awak tulis jawapan pun lagi baguslah. Okay. Kalau awak nak download, awak nak print pun boleh. Tapi nanti bila buka center, cikgu akan photostat untuk awak. So tak payah photostat pun tak apa. Okay. Cuba buka dulu. Siapa yang tak boleh buka, bagi tahu cikgu. Okay. Bab ni senang. Seriously senang. Sebab kan kalau awak tengok nanti soalan dia bagi awak, dia tanya soalan direct. Apa ciri-ciri dia, apa ni semua. So, senang saja. Cuma, cikgu beritahu awak tadi, untuk awak hafal, baca 4 kali lebih lah. Tapi cikgu sarankan 7 kali ke atas lah. 7 kali ke atas, baca buku ni, baca bab ni. 7 kali ke atas lah. Okay, 7 kali. Hadamkan. Okay, so awak lagi faham. Okay, ada soalan tak untuk bab ni? Tak ada. Tak ada? Okay, tak ada. Siapa yang tak boleh buka? Cuba buka dulu. Ada kan ni cikgu bagi? Fatah dapat, Sri pun dapat buka. Siapa lagi? Siapa tak dapat buka? Dapat. Nota untuk awak lah. Nota untuk awak saja. Awak tak perlu buat nota untuk cikgu. Okay, Aina pun boleh. Okay. Cikgu sarankan buat nota, kenapa tahu? Sebab kan cikgu tengok korang punya senior yang dapat B tu, dulu dia dapat D je sains. Sekali bila SPM dia dapat B. So itu pun dia dah sujud syukur lah. Okey lah daripada dapat D kan. So dia cakap dengan cikgu, dia ikut yang cikgu cakap tu. Dia buat nota sendiri dan juga dia baca 7 kali. Okey. So kenapa kena baca 7 kali? Supaya awak faham. Bila awak faham, awak boleh berjawab soalan. Sebab cikgu tengok bab ni seterusnya, bab 4 sampai ke belakang, awak kena faham saja dan awak kena hafal. Itu saja. Okey, Haziq pun dapat. Okey. So yang lain boleh? Okey, semua dapat. Okey, siapa yang dah dapat buka, awak boleh keluar daripada ni lah. Okey, so buat sendiri kat rumah dulu. So minggu depan cikgu akan ulas balik soalan dia. Okey? Boleh? Okey, so tu saja. Terima kasih. Bye, jaga diri, jaga kesihatan. Bye.